Hello. Hello, testing. Hello. Hello, testing. Testing suara ya. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua kawan-kawan. Haji tengah buat persediaan ya. Hari ni, pagi ni dalam masa 9 minit lagi. Nanti akan live bersama dengan orang yang insan yang sangat penting. Salah seorang guru, tuan guru dalam kehidupan saya sepanjang Haji memulakan tugas dalam perkhidmatan awam. Waktu mula menjadi guru, Haji banyak mengikuti program kursus seminar yang dikendalikan oleh tuan guru yang Haji akan bawa hari ini, iaitu founder dan sifu kepada kursus perasa yang terkenal seluruh Malaysia, iaitu Tuan Haji Syahabuddin bin Asy'ari. Ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mengikuti kursus yang dikendalikan oleh Pak Su. Dia terkenal dengan panggilan Pak Su, dan siapa sahabat yang sudah pernah mengikuti kursus perasa di seluruh negara, kita akan diterima sebagai ahli keluarga perasa dan kita akan dipanggil sebagai kulaan perasa. Jadi hari ini kita bertuah sebab Pak Su bersedia untuk bersama kita. Pasti ramai kawan-kawan yang rindu nak jumpa Pak Su. Maka hari ini sekejap lagi Haji akan live bersama dengan Pak Su. Sambil kita menunggu Pak Su bersedia, tolong linkkan live ini, share kepada kawan-kawan, khususnya kulaan-kulaan perasa seluruh negara. Share. Dan bagi mereka yang belum pernah kenal Pak Su, belum pernah jumpa Pak Su, ini peluang yang terbaik, boleh bertanya, boleh mendengar buah fikiran Pak Su. Sebab kursus perasa yang dilaksanakan oleh Pak Su sangat berguna untuk kehidupan. Banyak yang Haji belajar daripada Pak Su tentang mengurus manusia dari segi emosi, dari segi fikiran, dari segi IQ, EQ, spiritual dan sebagainya, menjadikan kita tenang menghadapi apapun masalah yang mendatang dalam kehidupan kita. Jadi tuan guru yang saya bawa hari ini adalah antara orang penting yang menjadi guru saya, selain daripada guru-guru saya yang lain yang pernah saya apa. Jadi share. Terima kasih. Assalamualaikum Syahrul Adnan Jaafar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sihat-sihat keluarga pun sihat. Cik Syahrul pernah kenal Pak Su ke? Pernah ikut kursus dengan Tuan Haji ke? Tuan Haji Syahabuddin ni. Sekejap lagi Pak Haji akan buat masuk Pak Su untuk setting. Okay. Terima kasih Syahrul, tolong share ya. Live bersama sifu perasa untuk guru perasa. Tuan Haji Syahabuddin. Atau biasa dia kenal orang panggil Pak Su lah. Dalam perasa kita panggil dia Pak Su. InsyaAllah.
Tuan Melvin, terima kasih. Sekejap lagi dia akan live dengan Tuan Guru yang hebat ini. Banyak pengalaman yang kita boleh timba daripada Pak Su. Boleh share dengan kawan. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Su sihat ya? Alhamdulillah. Wah, rindu. Sangat rindu kepada Pak Su. Guru saya. Alhamdulillah. Mak Su sihat tak Mak Su? Nah, semua sihat alhamdulillah. Mak Su pun Alhamdulillah. Sihat. Oh, Pak Su makin berumur makin handsome Ya, alhamdulillah. Misai masih maintain. Alhamdulillah. Pak Su punya camp masih masih aktif. masih on. Masih on Ni PKP ni tutup lah, tak ada apa. Yalah. Okey. So sekejap lagi kita akan mula Pak Su Okey, insya-Allah. Setting. Okey. So kita tunggu kawan-kawan dah masuk. Ada Tuan Syahrul, Tuan Syahrul Adham Jaafar. Dia kata walaupun dia selama ini tak pernah kenal Pak Su, tak pernah ikut kursus perasa, tapi dia follow Pak Su melalui di online. Bermakna dia follow Pak Su di online. Alhamdulillah. Syahrul dah masuk. Okey. Kemudian Tuan Melvin, terima kasih kerana join. Kita tunggu. Kita harap ramai kulaan perasa yang rindu pada Pak Su akan lihat live kita bersama Pak Su supaya hilang rindu mereka pada Pak Su. InsyaAllah. Takut ramai yang tak tahu nak masuk tu. InsyaAllah. Haji dah bagi link dah. Ya. Saya dah bagi link mudah. Kalau Sifu, yalah Sifu memang pandai. Senang aja kita tu. Okey. Baik, sekejap lagi Baik, kita baik, Pak Su, boleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Su, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Yang penting Pak Su masih sihat. Nanti sampaikan salam pada Mak Su. Selamat berpuasa. InsyaAllah sama-sama. Okey. Hari ini hari yang bertuah kepada saya kerana masih dapat bersama buat live bersama salah satu guru saya yang seolah-olah Pak Su lah yang menjana kehidupan saya, memberi semangat kepada saya dalam menjalani kehidupan selama ini. Dan untuk tuan-tuan yang baru kenal Pak Su, baik. Untuk tuan-tuan yang baru kenal Pak Su, Haji kenalkan dulu. Orang yang handsome, yang ganteng, cuma botak lah sudah. Botak. Inilah Pak Su. Kalau sahabat-sahabat yang memang ikut kursus perasa di seluruh Malaysia, Brunei, dunia pun pernah buat ke luar negara, maknanya orang kenal Pak Su, orang panggil Pak Su. Tapi nama sebenar Pak Su ialah Tuan Haji Syahabuddin bin Haji Asy'ari. Alhamdulillah. Okey. Pak Su, pertama Pak Su, kenalkan dulu. Apa perasa ni? Apa perasa ni? Kalau orang tak tahu, apa perasa ni? Ajinomoto ke apa ke? Saya yang tahu, saya tahulah. Sila Pak Su, ceritakan, perkenalkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Selamat berjumpa, bertemu, salam rindu. Saya pun lama dah tak cakap ni Yalah. Rumah dah. Jadi okey, kita secara ringkas nak cerita apa benda perasa tu sejarahnya sikit-sikit lah dulu Boleh. Sila. Asalnya saya di sekolah, kaunselor sekolah. Dibawa oleh IAB Institute of Dembaki ke University of South Carolina masa tu di sekolah. Pergi ke sebulan ke sana menulis modul untuk PRS, pembimbing rakan sebaya di sekolah-sekolah. Okey. Buku hijau tu yang Kementerian Pendidikan kita pergi ke
University Carolina, sebulan menulis sana. Balik tu ke sekolah lagi, semangat berkubar-kubar lah. Semangat berkubar-kubar tu memang buat dengan terbaik lah. Jadi kemudian IAB tarik saya ke Institut Media Baki jadi pensyarah di sana. Jadi hari pertama Pak Su bermula di sekolah mana? Di Sekolah Menengah Tengku Menteri, Cangkat Jering, Taiping. Jadi bila mendaftar diri di Institut Media Baki dengan penuh semangat lah nak buat PRS ni, jumpa pengarah. Pengarah masa tu Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid. Ya, saya orang beritahu terkenal. lah. Saya dah beritahu lah IAB bawa pergi Amerika buat modul semua kan. Nak kembangkan PRS lah di IAB. Dia kata tak boleh. PRS untuk budak-budak dia kata. IAB ni untuk pengurusan pendidikan. You kena buat lain. Kena reka lain. Tak boleh ni. Tak boleh. Tak sesuai. Ini kerja mata perguruan ke you nak buat ni. Kita pengurusan pendidikan. Jadi tension lah kejap bila pengarah. Waktu tu umur Pak Su berapa? Umur 40. Tengah ganteng lah. Ganteng ya. Lah. Jadi apa, Dr. Ibrahim kata, you fikir, cari idea lain. Jadi fikir, PRS tukar jadi perasa, pembimbing rakan sekerja. Pembimbing rakan sekerja. Bermakna bermula waktu Pak Su daripada sekolah kena hantar pergi kursus kat mana tadi? Kursus kat mana tadi? Bukan kursus, pergi menulis modul di University of South Carolina. Wah, pergi menulis modul di University of South Carolina Carolina di Amerika. Carolina. Wah, sebulan pergi sana menulis modul. Bila balik, Pak Su ditugaskan oleh pengarah IB pada ketika itu, Datuk Dr. Ibrahim Bajunid. Saya sempat dengan Pak. Hebat. Makna Pak Su diberi tugas. Baik sangat. Pak Su diberi tugas untuk menulis modul yang untuk orang dewasa, untuk pegawai. Kalau pembimbing rakan sebaya PRS sudah ada pada ketika itu. Maka Pak Su lah untuk budak sekolah. Maka Pak Su lah orang yang memulakan program khusus untuk orang dewasa yang disebut sebagai perasa. Inilah dia bermula. Nah, perasa itu yang Pak Su sebut tadi, pembimbing rakan sekerja. Tahniah Pak Su. Maka bermulalah kerja Pak Su melatih. Macam mana Pak Su buat? Jadi tahun 1994 batch pertama saya buat perasa ni selama sebulan di Institut Media Baki cawangan induk lah di Genting Highland masa tu. Jadi perasa ni sebenarnya khusus ni apa nama dia lain daripada yang lain. Iyalah. Dia banyak berbentuk experiential learning. You buat, you rasa. Bagi rasa. Perkataan perasa tu sendiri adalah untuk perasa, untuk rasa. Untuk bagi rasa. Bagi rasa. Bagi rasa ya, maksudnya dia termasuk dalam konsep, saya nak terang dulu kemahiran apa. Bagus. Okey ya. Jadi macam ni. Kalau seorang yang buat kerja dengan baik, jadi seorang pekerja yang baik, kerja yang cekap, yang betul, tepat, pandai menulis, mengira, membaca, pandai memasak, semua buat kerja yang tepat. Jadi ini belum lengkap lagi sebagai seorang manusia ya. Ini hanya banyak menggunakan apa mental kita. IQ. Ini kalau kita kerja hanya menggunakan akal, dia seperti komputer lah. Sebuah komputer lah, kerja tepat, bagus semua, perfect. Tapi satu lagi bahagian komputer tak ada. Satu lagi bahagian komputer tak ada. Yang komputer ni kerja memang cantik. Kalau manusia seperti komputer, kerja cantik. Tapi komputer kurang satu bahagian lagi. Satu bahagian lagi, kalau komputer ni kita panggil hard skill. Ataupun IQ. Banyak menggunakan otak. Otak. Tapi perasa dia pergi satu bahagian lagi. Dia menggunakan bila komputer tak ada bahagian ni, manusia mesti ada bentuk komputer dan satu lagi bahagian ialah perasaan. Sebab manusia ada perasaan. Baru boleh jadi manusia. Kalau kerja bagus tapi tak ada perasaan, perasa tu tak ada perasaan, jadi komputer. Banyaklah ketua yang macam ni, ketua sahabat yang macam ni. Dia melayan bagus tapi kemanusiaan tak ada. Kalau jadi sabar dulu Pak Su. Sabar. Nanti cantik tu. Semangat tu.
Cantik. Sabar Pak Su. Ramai. Okey, saya nak baca dulu. Baca Pak Su. Pak Su ingat tak? Kenal tak orang ni? Nama dia Encik Hashim Alwi. Kulaan kita ke ni? Assalamualaikum. Selamat berpuasa kepada semua kulaan perasa. Walau di mana tuan berada. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Hashim. Kulaan kita. Dia boleh, Hashim ni boleh. Dia boleh, okey. Muhammad Zaiful Ishaq. Okey. Pun tengok, terima kasih. Encik Nasir Len. Alhamdulillah tak. Tahniah Nasir Len. Nasir Len. Tahniah Pak Su. Terbaik. Ni Puan Zakiah. Saya ingat Puan Zakiah. Zakiah mana tu? Zakiah Haji Ahmad. Ni Zakiah Haji Ahmad. Kuala Selangor Ya. Masya Allah, Pak Su ingat semua. Assalamualaikum. Gembira dapat bersama-sama dalam sesi ini. Terima kasih Zakiah. Okey. Share Puan Zakiah. Share. Dah jadi datin kot. Share kepada kawan-kawan. Okey. Sahabat saya di Sabah, Tuan Salgaring, terima kasih. Guru besar. Tuan Salgaring pernah ikut kursus dengan Pak Su ke? Ini simpu hebat kita ni. Okey, Tuan Salgaring. Alhamdulillah, semoga Pak Mok dan Pak Su diberkati Allah Ta'ala. Jaga diri kita, jaga kita. Tuan Salgaring ni guru besar hebat. Dia membawa perubahan, kuasa berubah. Pak Su ingat orang Sarawak, Cina Sarawak. Yong. Ni Mr. Yong. Peritan. Ingat dia. Okey, sekarang Mr. Yong sudah masuk. Mr. Yong sudah tengok. Mr. Yong. Seronok dia Mr. Yong, kena nyak dia Pak Su. Okey, thank you Mr. Yong. Nurmadiah Yusof. Alhamdulillah, lama tak tengok Pak Su. Nampak makin muda. Nurmadiah Yusof. Saya pun tak Nurmadiah kulaan di mana ni. Okey. Dia nampak Muhammad Al-Fatih, masya-Allah, Tanjung Piai. Muhammad Al-Fatih Ali Tanjung Piai. Ali Tanjung Piai, pengetua. Tanjung Piai. Okey. Baik. Ini antara yang sudah masuk yang sempat saya baca. Baik, Pak Su. Cantik sekali. Supaya orang faham apa itu perasa, pembimbing rakan sekerja khusus Pak Su atur pembinaan modul untuk orang dewasa, untuk pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran dan sebagainya, tak kira di mana. Dan modul diatur bukan hanya menggunakan kelebihan kebijaksanaan IQ komputer, tapi nak kata manusia, maka Pak Su masukkan elemen EQ, iaitu emosi. Tahniah Pak Su, cantik. Memang saya ingat sangat ni. Okey, teruskan. Jadi bermulalah Pak Su melaksanakan kursus-kursus di seluruh negara. Bagaimana ceritanya? Okey, jadi kita fokuskan kepada kita nak memanusiakan manusia. Maksudnya badan kita ni memang manusia. Tapi yang keluar tingkah laku kita tu belum tentu manusia. Itu yang tak selaras tu. Kita nak badan manusia, Allah jadikan kita manusia, perangai kita pun manusia, bukan macam kambing, rimau, lembu kan tanduk orang ya. Di situ kita fokus tu. Masya-Allah. Itu yang bila dikena itu yang bila kena tegur tu terasa tu, sebab dia perangai macam lembu. Kita tegur dia lembu, marah lah kan. Sebab tu kursus memang pedih. Sepanjang kursus tu dia tegur ya. Memang nak suruh rasa lah. Nak rasa, nak jadikan manusia tu berperangai manusia. Betul. Jadi itu bezanya. Soft skill dengan hard skill. Hard skill komputer, soft skill komputer campur manusia. Jadi manusia. Baik. Cantik. Baik. Kalau kita manusia jadi hard skill, hanya perangai komputer, memanglah orang atas sayang kita kerja bagus. Tapi kemanusiaan tak ada. Kawan-kawan tension, kawan-kawan tension, kawan lain tension, isteri tension, semua orang tension. Kerana kita tak ada kemanusiaan. Muka tak pernah senyum. Ya, tak pernah senyum. Jadi kita cakap tentang kemanusiaan. Bagaimana menguruskan emosi. Menguruskan emosi untuk keluar jadi tingkah laku. Pengurusan emosi itu dipanggil EQ, emotional quotient, ataupun emotional intelligence, ataupun soft skill, ataupun bahasa mudahnya ialah kemahiran kemanusiaan. Kemanusiaan. Sebab itu Pak Su, sampai sekarang bila saya buat program-program, saya selalu sebut untuk memanusiakan manusia. Inilah bermula daripada Pak Su punya saranan lah. Ya. Baik Pak Su, apa cabaran pertama? Cabaran awal Pak Su nak melaksanakan kursus-kursus perasa ni?
Okey, saya bila sampai ke IAB, yang paling baik sekali ialah Puan Hajah Zuraidah sekarang ni. Kurang sihat, kita doakan beliau. Kita doakan. Semoga sihat cepat. Dia dah mula yang bawa saya ke Amerika. Balik dia yang banyak bimbing saya. Dia yang buat dia yang mulakan PRS. Okey. Ya, PRS di Malaysia dia. Kemudian saya ni orang hadapannya lah. Jadi bila di IAB ni dapat pula pengarah Dr. Ibrahim Ahmad Majuni sangat menyokong saya. Masya Allah. Sangat menyokong. Setiap tahun selama 10 tahun dia tak tahu dihantar saya ke luar negeri. Pergi, dia kata, pergi belajar. Pergi cari pengalaman. Inilah ketua yang hebat. Ya. Kita pause dulu setakat ini. Kita pause, takut lupa. Maknanya Pak Su secara tak langsung nak bagi tahu sekarang untuk menjadikan sesuatu program itu cemerlang dan mempunyai impak yang besar, siapa yang jadi ketua kepada sesuatu institusi mesti memberi sokongan yang hebat. Ya. Sokongan itulah soft skill. Sebab itulah Pak Su sebut hari ini kita sama-sama ucap tahniah dan terima kasih kepada pertama Datuk Dr. Ahmad Ibrahim Majuni. Yang kedua Puan Hajah Zuraidah. Ya. Kamarudin. Inilah warga pendidikan, guru-guru di mana pun kita tahu Hajah Zuraidah lah orang yang memulakan program PRS. Ya. Dan maka dia bawa Pak Su pula ke Amerika ke mana untuk menimba ilmu. Ini ketua yang bagus. Bukannya nak dia nak pergi seorang. Bawa pengawal. Jadi Pak Su terbukti Pak Su lah orang yang memulakan program Perasa. Baik, teruskan Pak Su. Cantik. Jadi kita doakan kedua-dua ni Dr. Ibrahim Majuni dan Hajah Zuraidah dua-dua tak sihat dan kritikal. Amin. Kita doakan mudah-mudahan sempena bulan puasa ini, mari semua kulaan kita doakan semua yang melihat live hari ini, kita doakan Datuk Dr. Ibrahim Majuni dan Puan Zuraidah sihat, dipermudahkan oleh Allah dalam segala ikhtiar kesembuhan untuk mereka. InsyaAllah. Amin. Okey, teruskan Pak Su. Sebelum tu Pak Su, ada Yati Ahmad. Alhamdulillah jumpa Pak Su lagi. Yati Ahmad Mr. Yung tadi tahniah Haji Mukhtar, salam Pak Su, nice to see online. Yung tengok ni. Okey, kemudian Adi Asmadi, tahniah Pak Su, saya kohort tahun 2001. Adi Asmadi, terima kasih. Tahniah Pak Su, saya kohort tahun 2001. Gembira dapat menatap wajah sifu kita yang disayangi. Ini ikhlas ni Pak Su. Perkulaan kita ni. Gembira dapat menatap wajah sifu yang kita sayangi. Wah, wajah Pak Su masih macam dulu. Thank you banyak, tak banyak berubah. Saya Muhammad Umbaik, waktu itu bertugas di maktab di maktab perguruan Pak Su ingat. Okey Pak Su, teruskan perjuangan yang mulia ini. Pak Su ingat semua Alhamdulillah. Okey, teruskan Pak Su. Teruskan. Jadi di IAB ni Dr. Ibrahim beri peluang sepenuhnya. Masya-Allah. Dia bagi sepenuhnya, pergilah, buatlah, dia tak kacau langsung. Kemudian dia hantar ke luar negeri tiap-tiap tahun pergi convention Perasa Pierce di Amerika beberapa kali pergi. Convention Pierce Perasa ni Pierce lah. Segajah. Jadi dia beri sokongan sepenuhnya ya. Jadi mulai 1994 saya mula kohort pertama. Bila buat kursus ni nampaknya mendapat sambutan selama sebulan. Lepas sebulan tu sambutan amat menggalakkan. Berebut-rebut. Ya, sampai tak duduk pejabat. Sentiasa terbang keliling. Tak, peserta guru-guru seluruh negara yang nak ikut kursus ni berebut. Betul. Tak dapat pun. Boleh bergaduh. Aku nak pergi, aku nak ikut semua. Betul. Tahniah Pak Su. Okey, teruskan. Jadi kerana popular kursus ni dan tak ada halangan daripada pengarah. Ingat satu ketika tu swasta panggil, Telekom panggil tu. Jadi saya takut nak pergi kan ni swasta, kita kerja kerjaan. Pergi jumpa Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim tunjuk surat dia. Doktor, ni Telekom panggil saya ni macam mana? Dia diam sekejap tu. Kemudian dia jawab tu. Okey, pergi. Dia suruh pergi. Tapi dengan dua syarat dia kata kau nak pergi. Yang pertama ambil cuti. Yang pertama ambil cuti, yang kedua letak mahal. Itu saya terkejut dia kata, letak mahal dia kata.
hebat ni. Kursus Ketua Tuan yang hebat. Syabudin. Ya, kursus Tuan Syabudin ni dia kata tak ada seluruh dunia macam ni, dia kata. Dia dah pergi Dia rata tahu. dunia. Tak ada Dia macam tahu. ni, dia kata. Hanya hanya Jauhari yang mengenal Mat Nikam layak jadi pengarah dia. Okay. Sebab Telekom dia kata dia cas kita mahal kalau kita bercakap. Kalau luar negara cas mahal. Kita cas yang mahal, jangan bagi murah. Saya benarkan. Woi, semangatlah saya. Tahniah. Itu Dr. Ibrahim punya sokong tu. Yang kedua, bila saya ke IAB tahun 1992, lepas 3-4 bulan, belum mengajar lagi pun. Dia panggil ke bilik, dia bagi satu borang. Isi borang ni. Dia kata borang apa? Isi. Saya tengok-tengok, borang pensyarah pakar. Terkejut saya tak mengajar lagi ni. Macam mana? Isi dah dia kata. Terus diiktiraf sebagai pensyarah pakar. Belum mengajar lagi pun di IAB. Belum mengajar lagi. Sebab dia tahu. Macam mana dia nampak saya tak tahu. Inilah orang hebat, pengarah ketua yang hebat. Sekilas ikan di air, dia sudah tahu jantan betina. Betul orang tua cakap. Beda isi borang tu dapat. Nasib dapat. Alhamdulillah. Saya seorang je dapat pensyarah pakar. Sehinggalah saya pencen 2006. Tak ada lagi pensyarah pakar di IAB. Lepas tu baru ada. Jadi bila saya dapat, al-maklum lah. Kawan-kawan yang ada PhD yang balik luar negara tak dapat. Mulalah. Mula Sakit lah saya. Ada orang dengki ni. Tak tahulah, mulalah. Dia orang hentam kiri kanan depan belakang. Memang saya kena hentam teruk lah. Sampai beberapa tahun saya dendam. Tak apa, kita cerita ini sebagai pengajaran. Ya, pengajaran. Jadi pengarah sokong, jadi saya kuat lah. Itulah pengarah dia. sokong. Jadi kebetulan lepas beberapa tahun Dr. Ibrahim pencen. Bila pencen lagilah naik orang lain lagilah saya kena beku terus. Kena fresh. Tak dibenarkan buat perasa. Sampai macam tu. Dibekukan ya. Tapi saya buat juga ya. Saya terus juga sebab buat dengan penuh minat, dengan seronok benar dia berkembang. Hingga tahun 2001 kursus perasa ni diluluskan kabinet. Tak ada kursus di Malaysia yang diluluskan di kabinet. Dan 2001. tahun 2005 JPA keluarkan perkeliling Bil 18 tahun 2005 mengatakan program pembimbing rakan sekerja perasa boleh digunakan di semua jabatan kerajaan. Buka perkeliling tu ada. Okey. Kemudian jadi cerita surat kuasa, surat pengiktirafan. Nak jadi cerita JPA ambil 2 orang daripada Kementerian Pendidikan, Cik Sadli dan Cik Badruddin, suruh buat perasa di JPA. Tetapi jangan namakan perasa. Namakan akrab, kemudian mula-mula akram, lepas tu akrab. Itulah tahu. Sebab saya pun ikut tu. Itu. Dan saya pun kenal Sadli dengan apa ni. Jadi tenggelamlah perasa. Begitu juga perasa berkembang ke Kementerian Kesihatan. Dekat 10 tahun, seluruh hospital buat perasa. Pengarah kesihatan negeri, pengarah hospital, doktor-doktor wajib hadir. Punya popular. Itu yang ramai doktor-doktor yang ikut kursus perasa menjadi kulaan. Maka di situ bermula perubahan bagaimana mereka melayani pelanggan. Mungkin salah satu waktu kecil lah yang tahniah. Sebab apa dia popular tu? Sebab Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Dato' Ahmad Tajuddin, suka sangat perasa ni. Jadi dia bawa masuk ke dalam tu. Baby dia lah ni. Timbalan Ketua Pengarah suka. Bila hospital buat pun dia turun rasmi kan. Dia punya minat. Jadi semua pengarah. Semua pengarah negeri. Lagi sekali terbukti siapa yang jadi ketua dalam satu organisasi. Program baik macam mana pun, kalau ketua tak restu, ketua tidak bersama, hancur. Betul. Kita nampak pengalaman tadi, bila perasa sudah maju, Pak Su sudah aktif laksanakan program yang bagus, tiba-tiba bila bertukar ketua, nak dimatikan perasa ini. Yes. Begitulah. Bila Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan selama 7-8 tahun dia minat, kita buat convention Kementerian Kesihatan beberapa kali buat. Peringkat negara. Jangan kuasa peringkat negara pun ada lah. Tapi bila dia pencen, jadi macam mana Kementerian Pendidikan lah. Kementerian Kesihatan pun dipancung.
Dipancung juga habis. Ada tukang pancung juga. Ya. Sebab masa Prasa masuk Kementerian Kesihatan, ada 2 kursus Kementerian Kesihatan buat sendiri, ada bajet, iaitu kursus nilai murni dan kursus profesional. Nama tu. Kursus nilai murni dan budaya profesional. Bila Prasa masuk, dua-dua kursus ni malak tu. Jadi bajet nilai murni tu diguna untuk Prasa. Ada orang marah lah. Jadi orang yang buat nilai murni tu marahlah. Tak senang lah. Tapi tak berani sebab timbalan ketua pengarah suka Prasa. Jadi bila timbalan ketua pengarah pencen, potong habis lah. Jadi Pak Su, kisah benar Pak Su. Kisah benar. Saya sendiri bila bermula ikut kursus Prasa dengan Pak Su, mula-mula belum dengan Pak Su teruslah. Saya bermula, kalau Pak Su masih ingat, program yang dibawa oleh Mano Aziz. Ingat waktu tu dia bahagian teknik vocational. Jadi Mano Aziz lah yang mula perkenalkan Prasa kepada saya, kepada kami di Sabah. Waktu tu saya masih menjadi pengarah unit teknik dan vocational. Kita mula kembangkan di peringkat guru-guru sekolah teknik vocational. Saya kena ucap terima kasih dan tahniah kepada Mano. Lepas tu baru saya mula mengintai bila program yang Pak Su buat dan saya mesti pergi, dan saya pun bersyukur sebab waktu saya masih di Jabatan Pelajaran, pengarah yang waktu itu memang pengarah pun yang suka kursus-kursus yang berkaitan kemahiran emosi, intelek dan sebagainya, maka dibenarkan saya mengikuti kursus dan ramai guru-guru, guru besar pengetua daripada Sabah dibenarkan ikut seminar Pak Su. Kalau ingat ramai yang pernah ikut dulu kan, ada arwah pun dah ramai. Maka mula rindu setiap kali tengok je bila lagi kursus Prasa. Memang nak pergi walaupun kena henyak oleh Pak Su. Okey, Pak Su. Kalau orang ikut Prasa, maka dia tahu Prasa dengan dia punya akronim CAT Apple A. Jadi apa sebenarnya yang mencetuskan memulakan Pak Su membawa modul, membawa akronim CAT Apple A dalam Prasa? Jadi CAT Apple A ni sebagai satu simbolik kepada soft skill lah semua ni yang kita cakap CAT Apple A, semua soft skill, bukan hard skill. Kebetulan melalui pembacaan saya ada buku-buku yang dapat di Amerika semua kan. Dapat ciri-ciri ni, dia kata nak jadi pembimbing, ini ciri-ciri menurut kajian, ini ciri-ciri ni. Jadi melalui kami bengkel nak tulis buku kuning tu, buku Prasa tu buku Prasa ni saya masih simpan. Di Ampang Pecah di Kuala Kubu Baru ada 5-16 orang bincang sifat-sifat ni, disusun jadi akronim CAT Apple AR. CAT Apple AR Jadi apa? Jadi untuk nak jadi seorang pembimbing yang baik, nak mengamalkan soft skill, sebenarnya soft skill ni banyak lagi lah, tapi itu hanya satu identiti lah. Nak jadi kursus ni ada identiti kita jadikan CAT Apple AR tu ialah sifat-sifat yang patut diamalkan supaya menjadi seorang bapa yang baik, isteri yang baik, mak yang baik, anak yang baik, pekerja yang baik, bos yang baik. Minimalnya kalau ada sifat ni memang cantik, selari dengan apa yang Islam suruh. Lari dengan agama. Saya dengan agama, dia semuanya berbentuk dari hati. Bukan di sini. Di sini. Kerana menurut kajian untuk berjaya dalam hidup, sini 80%. Betul. Sini 20%. Nak bahagia rumah tangga, sini 80%, sini 20%. Nak berjaya dalam pekerjaan, sini 80%, sini 20%. Yang maksud sini soft skill lah, ataupun kecerdasan emosi lah. Yang mana? Kecerdasan emosi yang kita kata sebagai sifat pembimbing tu terkandung dalam ini dah buah apple. Ada apple lagi ni. Tuan-tuan tengok. Inilah kalau setiap kali kursus Prasa maka akan ada apple. Logo ataupun identiti ataupun jati diri kita. Soft skill berbentuk hati. Inilah gambaran hati. Hati kita. Di manusia mesti ada hati. Hati duduk di sini. Jadi kita kena pergunakan hati ni baru jadi manusia yang baik. Jadi CAT Apple AR tu yang pertamanya ialah C. C-U-T-A-P-P-L-E-A-R. C stand for caring. Care. Caring. Cakna.
peduli kepada orang lain. Kita selalu nak peduli pada kita aja, diri kita aja, nak orang layan kita baik, nak orang sayang kita, nak orang terima kita, nak jaga hati kita. Tapi dalam perasaan di samping nak cakna pada diri, kena cakna pada orang lain. Kalau orang yang cakna pada orang lain, kita akan dapat satu hablum minan nas yang baik kalau kita cakna pada orang lain. Contoh cakna, ni saya ceritalah apa yang saya buat lah, bukan nak membesar diri ya. Tak. Maksud, ini secara tak langsung, siapa yang ikut online hari ini, dalam masa sejam lebih sedikit ni, mereka sedang mengikuti kursus perasa. Dan lepas ni kita yang masuk online ni sebagai kulaan perasa. Ingat, ini kita online. Sempena PKP at home. Okay. Jadi saya nak kongsi, saya selalu melatih diri saya supaya cakna. Memang latih sampai sekarang. Bulan puasa ni latihan saya untuk cakna ialah setiap hari saya akan buat makanan 10 lebih daripada saya makan. Jadi saya hantar ke rumah jiran hari-hari 10 lebih. Diamalkan cakna. Saya praktik. Saya seronok sangat. Saya rasa seronok. Kalau tak ada buat, saya pergi beli lychee ke, beli orange ke, beli apa ke. Hari-hari hantar tau. Dan saya pesan kat mereka, jangan balas. Kalau balas ni memberatkan pula tetamu kan, jangan balas. Jadi tu latihan saya. Saya cuba buat berapa ikhlas. Ini dah lama dah buat video macam ni. Untuk kongsi lah ni, bukan nak riak lah. Latih nak jadi caring tu, kena latih. Kita cakap senang, tapi dalam rukun perasa ada satu walk your talk. Walk your talk, cakap dan bikin. Jangan cakap tak serupa bikin. Yes, saya ada perhati banyak orang cakap tapi tak bikin. Tak bikin. Cakap pandai. Saya selalu perhati. Selalu perhati ya. Jadi yang bikin dengan hati yang ikhlas tu, hati ikhlas itulah soft skill. Bagi makanan tu hard skill. Bagi dengan ikhlas, makna soft skill. Hard skill bagi makanan, soft skill ikhlas, jujur, sungguh-sungguh. Tu baru dikatakan soft skill campur hard skill. 20 campur 80. Kawan-kawan, Pak sudah ulas. Pertama, dia tips pertama nak jadi manusia yang hebat, mesti ada C, caring. Cakna dan kena buat, jangan cakap saja, kena praktik macam mana yang Pak Su ajar tadi, laksanakan. Dan sesuai dengan yang Allah suruh lah tentang hati ni. Dalam Quran, sesungguhnya manusia dan diri manusia ada seketul daging. Baik daging itu, baiklah manusia itu. Tak baik daging itu, tak baiklah manusia itu. Daging itu adalah hati. Masya Allah. Memang itulah yang perasa buat. Baik, teruskan. Lepas sudah ada caring, apa lagi? Saya cerita caring sikit. Caring ni panjang sikit. Boleh. Jadi saya berlatih cakna lagi. Setiap bulan saya dapatkan asnaf dalam kampung saya ni, 10 asnaf, dan saya bagi makanan untuk sebulan untuk 10 orang. Tiap bulan saya bagi. Ni di sini saya contoh, selalu saya tak contoh ya. Tak apalah. Nak latih care. Bukan tunjuk video, bukan tunjuk gambar pun. Baru cerita untuk pengajaran. Nak latih care ya. Sebenarnya yang melawat rumah ni, yang banyak keluar TV melawat rumah ni, kursus perasa dah buat sejak 1994. Setiap kursus akan keluar pergi cari orang susah, bagi hadiah apa semua. Benar. Masa tu tak ada orang buat lagi. Ziarah rumah bagi hadiah ni. Sekarang dah ramai buat, saya tengok. Alhamdulillah. Kita dah buat lama dalam perasa, tetapi kita tak tunjuklah, kita tak keluarkan video. Ya. Tak apa. Jadi yang nak buat video pun tak apa, teruskanlah. Tapi perasa dah buat lama, kita counselling orang psikologi dah buat lama, cuma kita tak. Tahniah Pak. Terus. Sejak 1994 lah kita buat ni, cari orang susah. Setiap peserta kursus akan keluar pergi cari orang susah, bagi bantuan. Sekarang dah berkembang tengok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan caring juga ya, care ni ialah cakna ni, maksudnya kita pedulikan orang lain dan make sure orang lain tidak jatuh harga diri. Jangan bagi malu. Jangan bagi malu, maksudnya manusia ni ada harga tau. Jadi harga diri. Harga kita cakna dia, maksudnya kita pastikan dia punya self esteem tu tak jatuh. Self esteem tak jatuh tu maksudnya kadang-kadang dia jatuh sendiri, dia rendah diri, dia susah hati. Kita naikkan self esteem dia. Hargai dia, terima dia,
tolong dia, bantu dia, dia rasa selesa. Rasa selesa mean harga diri dia tinggi. Itu dia cakna. Itulah yang kita nyanyikan lagu Teman Sejati tu. Ya. Teman sejati, tangan yang memberi, ya. Lebih baik kasih daripada sayang. Kasih sayang. Itu semua cakna lah tu. Okay, bila kita cakna, kita ada dalam pejabat, make sure orang bawah tak jatuh harga diri dengan tindakan kita. Itulah manusia yang hebat. Orang bawah make sure bos tak jatuh harga diri dengan tindakan kita. Buat yang baik lah, maksudnya buat yang baik dengan ikhlas lah, bos tak jatuh harga diri lah. Jadi hubungan akan baik lah. Orang atas tu buat yang baik lah, jangan bagi staff jatuh harga diri. Jadi kerja jadi cantik lah, jujur, ikhlas semua. Itu soft skill lah tu. Kena ada soft skill barulah harga diri tak jatuh. Kalau dalam keluarga pun macam tu. Jangan jatuhkan harga diri isteri, harga diri suami, harga diri anak-anak, harga diri mak mertua. Jaga betul-betul harga diri mak bapak. Maka cakna tu akan jadilah. Itu cakna. Jadilah. Itu antara elemen yang kita nak masukkan untuk memanusiakan manusia. Macam mana nak bagi? Okey, yang macam mana tu tunggu sekejap. Ni ada kawan masuk ni. Muhammad Al-Fatih. Wah, kejutan Pak Su keluarkan buah apple. Okey, ni Nur Huda Saini. Salam. Saya Roy. Roy kah? Roy, Maktab Quran ni Negeri Sembilan. Semoga Pak Su dan Pak Mok serta semua, saya Pak Mok lah dipanggil, semua kulaan dipelihara Allah sentiasa, amin. Teruskan sesi ya, kebetulan Len ni masih dalam VC Club IPG. IPG. Nanti saya buat online dengan dia. Roy, handsome guy. Ya, Roy. Okey, Lius Yonolon, kawan saya di Sabah. Mungkin sudah kenal Pak Su. Ali Hamid, kursus terbaik. Pak Ali Hamid, kursus terbaik. Masukkanlah ke semua. Nampak dia saran terus ni. Pak Ali sebut, kursus terbaik, masukkanlah ke semua institusi pendidikan, semua peringkat warga. Demikian juga dengan Jabatan Kerajaan, Pak Ali Citra. Pak Ali memang orang hebat lah. Kulaan kita yang hebat. Ya. Belajar dengan dia. Ni carangan yang terbaik. Kembalikan kaedah kursus prasa untuk melatih ramai manusia yang menjadi manusia yang hebat. Okey, terus Pak Su. Bau C tu lagi. Okey, kita nak urai C lagi cukup. Kalau boleh C pun cukup hari ni. Masya Allah. Nak habis tu kita buat kursus lain. C ni nak tingkatkan C kepada orang lain, caring kepada orang lain, ada beberapa cara dia. Okey, baik. Yang pertama yang kita perlu amalkan ialah make other people feel safe. Buat orang lain rasa selamat. Macam mana nak buat orang rasa selamat? Macam-macam lah. Secara verbal ataupun non-verbal. Saya bercakap ataupun secara tingkah laku. Buat orang rasa selamat. Yang ni kita lalai. Selalu buat orang rasa tak selamat. Jangan buat orang meluat. Banyak orang buat rasa meluat lah. Itu yang rosak tu. Jadi tak ada caring lah, tak ada cakna. Buat orang rasa selamat. Nak buat kawan rasa selamat macam mana? Nak buat bos rasa selamat macam mana? Nak buat mak bapak rasa selamat macam mana? Nak buat suami isteri rasa selamat macam mana? Nak buat anak-anak rasa selamat macam mana? Ini common sense je. Cara verbal dan non-verbal boleh buat. Tapi kena buat lah. Kena buat. Yang penting buat. Tapi orang lalai nak buat. Tapi orang lain buat pada dia rasa selamat. Memang hari-hari dia tuntut. Itu salah. Hari-hari dia tuntut. Tapi pada orang dia terlupa. Ini ramai. Termasuk saya pun nak buat pada orang terlupa. Tapi tidak orang hargai kita memang hari-hari tuntut. Kalau boleh lepas ni, buat pada orang lain. Macam Ali Tanjung Piai buat, memang kelas. Saya tahu. Dia memang buat betul. Dia amal. Betul. Buat orang rasa selamat. Itu yang pertama. Tak payah urai lah. Nak urai kita buat khusus. Panjang urai. Lepas ni mereka akan ikut khusus kita buat lah. Boleh. Yang keduanya, yang pertama rasa selamat. Yang kedua, buat orang rasa special. Ataupun beridentiti. Identity. Maksudnya buat orang rasa special. Nak buat kawan rasa special macam mana? Macam-macam. Hormat dia, tolong dia, bagi hadiah dia, berkorban untuk dia. Untuk bos macam juga. Nak bos rasa special. Apa dia cakap? Kita terus buat. Dia hendak 10 hari, 3 hari kita siapkan. Mesti dia rasa special. Mesti dia rasa dihormati. Dia rasa dia bos yang baik, tengok anak buah ikut. Dia rasa special. Tentu dia sayang kita. Itulah yang kita perhatikan sepanjang kursus perasa. Ya. Alhamdulillah.
buat isteri rasa special, suami rasa special. Isteri mengandung rasa special, buat macam mana? Isteri sakit rasa special, buat macam mana? Mak mentua sakit rasa special, buat macam mana? Anak-anak nak belajar, biar dia rasa special, nak buat macam mana? Buat dia rasa special. Seolah-olah dia lah raja kepada kita. Oh, cantik. Itulah jadikan dia raja sehari. Caring. Raja sehari. Ya. Itu yang pertama selamat, yang kedua identiti. Senyum itu akronim dia. Senyum S, selamat. Itu identiti, buat dia rasa special. Senyum itu penawar, P. Penerimaan. Buat orang lain rasa diterima. Masya Allah. Buat orang lain rasa diterima. Contohnya, kalau orang nak mari ke Taiping lah, rumah saya tau. Kita nak pertingkatkan cakna, dia nak mari rumah kita. Macam mana kita buat dia rasa diterima, rasa special, rasa selamat. Sebelum dia mari, telefon dah. Selamat datang. Pukul berapa nak sampai. Kalau mari dengan kereta api, terpacak kita tunggu stesen kereta api siap dah. Itu baru cakna. Welcome cakna dengan penuh kasih sayang. Ambil dia, bawa tidur rumah kita, bilik yang special. Atau program melancong ke Taiping ni. Berapa hari? 5 hari. 5 hari lah. 5 hari jadi, atur. Layan. Kita atur. Jangan kita takat bawa minum sekali, lepas tu punya pasal lah nak jalan mana. Itu tak cukup cakna, bukan perasa. Kalau perasa ini ada dia kawan, bersama-sama. Yes. Ini ada kawan telefon aku nak datang. Dia tak ada ke mana, cuma dia cakap, oh tarikh tu aku tak ada, dah mengelak dah. Betul. Saya pun dah ramai kedang. Saya pun dah ramai kedang macam tu. Lepas tu, ramai sedih shopping. Betul. Okay, Saya memang ingat kulaan-kulaan yang khusus tu memang seronok nak jumpa. Kadang-kadang dapat jawapan macam ni, kecil hati. Jatuh harga diri. Harga diri tau. Rasa tak cakna lah. Kita bukan tak ada duit, tapi nak jumpa dia. Tapi dia buat macam ni, rasa duduk. Harap siapa yang dengar, janganlah buat macam tu. Saya biasa selalu saya pergi Indonesia, dapat kenalan di Surabaya jadi keluarga angkat. Dapat kenalan di Medan jadi keluarga angkat. Dia orang datang sini 2 minggu duduk rumah, saya layan macam raja. Tapi bila saya sampai ke Indonesia, dia orang buat macam raja jugalah. Malu kita. Kita buat begitu. Pas sudah mulakan bisnes. Betul. Untuk bawa dia orang melancong. Betul. Sabar. Banyak nak belajar ni. Bagaimana sambutan, bila berjumpa kawan, silaturahim, welcome orang semua tu, saya ingat sangatlah kita praktik, kita tak cakap saja. Ingat tak dulu? Asal perasa dia, kita peluk, kita salam, kita peluk. Yang namanya peluk perasa, dan memang kita amalkan. Walaupun jumpa di mana, memang kita peluk. Orang pun heran tengok, oi peluk-peluk. Dah lama dah kita amalkan perasa. Okey, teruskan lagi. Lepas tu, apa lagi cerita? Sebelum tu, ada Nasir Land. Ali Sarawak. Tanjung Piai, Awesome. Ali Ahmad, Ali Hamid, tahniah Nasir. Doa kita boleh berjumpa nanti. Nasir Len, insya-Allah Pak Ali. Ni dia kirim salam pada Pak Ali lah. Pada Pak Ali. Hamidah Arifin. Assalam Pak Su. Nampak Su Ellen. Su Ellen namanya. Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Hospital Selayang. Dah bersara. Dah bersara. Tapi tahniah kepada hospital, doktor, kaki tangan hospital semua kerana menjadi wira untuk menentang COVID-19 ini. Dan tahniah juga pada kaunselor-kaunselor kawan kita yang menjadi frontliner dalam telekonferensi ni. Oh, bagus. Pak Su ingat Su Ellen. Dr. Syuib Mus pun ikut. Terima kasih doktor. Syuib Mustafa, Jitra. Ni, saya punya Sifu Counseling, tengok ni. Profesor Datuk Dr. Muhammad Padi Cik Din. Alhamdulillah, Dr. Fazil. Apa khabar? Saya pun. Ini Sifu saya dalam counseling lah. Ya, betul. Terima kasih Dr. Fadil, Dr. Fadil. Salam pada Datin. Nanti kalau ada masa, kalau Datuk sudi, saya nak live dengan Datuk ni. Penting, orang penting. Okey, teruskan Pak Su. Okey, tadi saya nak cerita macam mana nak cakna ya. Yang pertama buat orang rasa selamat. Yang kedua buat orang rasa istimewa. Yang ketiga buat orang rasa berkemahiran. Selalu kita buat orang rasa tak kemahiran. Apa buat macam ni? Tak betul ni. Dia rasa terduduk tu, tak mahir. Kita aja pandai. Kita aja pandai. Jadi bos kita aja pandai. Cara kita bercakap tu harga diri dia jatuh dah. Dia rasa tak kemahiran. Patut kita jumpa dia, bagus, teruskan. Ini yang saya suka ni, benda ni yang susah nak dapat ni. Baru dia rasa dia kemahiran, baru dia confident datang. Cara kita cakna pada dia tu. Tapi banyak bos mana ada macam tu. Ni kenapa buat macam tu? Saya nak cepat, tak boleh lambat sangat. Jatuh harga diri, rasa tak mahir. Rasa tak dia pandai. Saja yang tahu. Dia saja pandai. Kau kena ikut saja.
Sedangkan Allah jadikan manusia ni special. Semua orang special. Semua ada kemahiran tersendiri. Tapi di dalam jabat, dia rasa dia lah pandai sendiri. Rosak. Itu bos. Kalau orang bawah pun macam tu juga. Dia rasa dia pandai sendiri. Jahanam habis hubungan dengan orang lain. Dia bergaduh sama kawan. Dia dengki. Ya. Orang rasa tak kemahiran. Tak berkemahiran. Jadi dengan bini pun buat macam tu. Biar dia masak, bagus, sedap. Kalau nak tambah garam sikit kami boleh, cantik. Cakap elok, cantik lah. Kita buat bini masa PKP ni, yang duduk stay at home, kita dah dekat 2 bulan ini, kalau orang yang belajar perasa, dia amalkan perasa selama PKP ni, terbaik lah. Ya, betul. Hari tolong bini masak, apa tu dengan penuh kasih. Okey, teruskan. Jadi buat dia rasa kemahiran. Anak rasa berkemahiran walaupun dia dapat 1A, 5B. Tak apa, tak mesti tamat ni. Masa banyak lagi. Tak mesti A menjamin kita hidup bahagia kata. Jadi dia rasa harga diri tinggi lah, berkemahiran. Rasa kemahiran itu ada. Ini kita kuntuk, apa B ya? Kak kamu semua 5A. Duduk dia, out terus. Rosak harga diri dia. Cakna dia situ rosak. Caring. Yang keempat ialah buat orang memahami mission dan vision kita. Jadi apa kita nak buat, bagi orang faham. Kenapa kita nak buat? Baru harga diri dia tak jatuh. Kadang-kadang bos terus arah dia, orang bawah tak tahu. Mulalah tension, mulalah melawan. Patut libatkan dia. Fahamkan dengan isteri, apa mission kita? Apa mission kita dan keluarga kita? Dengan anak-anak, apa tujuan ayah buat ni? Kenapa ayah buat ni? Dia faham tu dengan kawan-kawan. Kenapa aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Bagi jelas, bagi dia faham. Barulah perhubungan hablum minan nas clear tau. Itu cakna. Tahu apa nak buat. Ya. Dia tahu kenapa kita buat. Selalu kita buat, orang tak tahu kenapa kita buat. Tak tahu. Itu jadi masalah. Tak selari dah jadi masalah. Selarilah. Okey, cantik sekali. Itu caring. Caring ni, perbuatan kita tu dipanggil hard skill. Tapi masa buat tu, perasaan ikhlas keluar, perasaan jujur keluar, perasaan seronok keluar. Perasaan tu soft skill. Perasaan ni yang nak 80% ni. 80%. Seorang pembaca doa panjang lebar. Baca doa balik Mesir. Bersorban semua. Itu hard skill. Sorban hard skill, doa hard skill. Tapi doa dengan ikhlas, dengan jujur, dengan penuh kasih sayang, tu soft skill. Itu soft skill. Soft skill ni yang kita nak. Itu. Maknanya luaran dan dalaman selari. Kalau pakai kopiah saja, pakai jubah saja, tapi duk kutuk orang tak ada maknanya. Ya, itu 20% je. Cantik pakaian semua tu 20%. 80% lagi ialah hati. Jadi yang markah banyak di sisi Allah, jubah tu ada, hadiah dia. Ada. Pahala dia, tapi ni hati tu 80%. Mungkin Allah bagi lebih berganda-ganda. Bukan senang, tapi kena ikut perasa lah. Okay. Kena buat. Lepas tu, kerana kita berbincang tentang caring dalam perasa, nak cakna, nak peduli ni, nak angkat harga diri ni, saya tak boleh, kena baca dulu ni, kawan-kawan masuk ni, kita cakna dulu dengan dia. Sila. Okey. Dr. Syuib tadi, salam Tuan Haji, tahniah buat live ni. Salam sayang buat Pak Su. Tengok dia angkat harga diri kita. Salam sayang buat Pak Su. Betul. Syuib patut dia jadi doktor. Dia ada hard skill, dia ada soft skill. Okey. Tahniah, salam sayang buat Pak Su. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tengok belum apa-apa dah minta maaf. Manusia yang kuat. Terima kasih Dr. Syuib. Zulkifli Jalil. Assalamualaikum. Alhamdulillah. IAB boleh lepas rindu Genting Highland. IAB pasti ingat semua. Masya Allah. Okey. Norma Dahlan pun lihat. Okey, terima kasih semua. Okey, mari kita share ramai-ramai biar kawan-kawan mula kenal Pak Su. Boleh sekarang sedang kursus online walaupun dalam masa beberapa minit dapat ilmu yang banyak. Okey, sila Sifu teruskan. Jadi kita tentang soft skill dan hard skill. Okey. Soft skill ni EQ, emotional quotient. Jadi yang besar pahala Allah bagi, selalunya kita tak mau ambil. Yang kita ambil yang pahala tetap. Contohnya sembahyang, zakat, fitrah itu tetap lah. Sembahyang di masjid 27 pahala, 27 aja. Tetapi yang sunat-sunat, yang sunnah ni banyak. Pahala atas jalan. Buang sampah tepi jalan, bagi kucing makan, sedekah pada orang, cakap lembut pada orang, ni pahala yang tak terhingga. Ini soft skill yang manusia tak mau ambil. Yang manusia ada berebut pahala yang sembahyang. Yang tu memang wajib lah buat, tapi pahala terhad. Terhad yang tu.
Yang pahala sunnah ni banyak ni. Yang soft skill ni. Yang ni kita tak mau ambil. Ya, pakai serban tu dapat pahala. Tapi tu hard skill. Sikit je pahala dia. Tapi pakai serban, tunjukkan contoh penyayang, sopan dengan jiran, ya, sopan dengan kawan, menderma, pemurah, macam Albert Liu tu kan. Tu soft skill tinggi. Soft skill dia tinggi. Ya, dia turun ke ni, padahal dia jutawan dah tu. Nampak keikhlasan dia tu. Dia punya cakna ni tak tahu berapa persen lah. Ada tinggi, nilai lagi. Ya. Maksudnya soft skill dia sangat tinggi. Ini yang kita nak. Kita banyak tengok dia jurusan A tapi perangai dia. Soft skill lah. Maaf lah. Soft skill ni nak tahu soft skill dia tinggi rendah macam mana. Kita tak boleh tengok dalam hati dia. Ni dalam hati ni kita tak nampak. Macam mana kita nak tengok? Soft skill kita boleh tengok melalui soft skill ni apa yang dia fikir, bagaimana dia urus emosi akan keluar menjadi tingkah laku. Jadi tingkah laku tu ialah duta kepada soft skill kita. Jadi perhati tingkah laku dia. Perhati tingkah laku tu kita kenal dia tinggi ke rendah. EQ dia tinggi ke rendah, tengok tingkah laku dia. Tengok tingkah laku dia dengan syarat dia tak sedar. Kalau dia sedar dia berlakon. Kita kena berlakon pakai topeng. Yang dia tak sedar. Yang dia tak sedar tu kita tengok tingkah laku dia, itu tepat. Itu soft skill dia. Jadi nak kenal soft skill, diri sebenar. Dia safe. Ya, tengok diri dia yang sebenar yang dia zahirkan melalui tingkah laku. Tingkah laku tu ialah duta kepada soft skill. Jadi nak kenal soft skill tu, tengok tingkah laku dia. Jadi ini yang kita praktikkan. Okey, Mata ya, kita buat pemilihan telekom, beasiswa telekom 15 tahun tau dengan Pak Su buat. Untuk budak-budak pergi luar negara, dalam negara buat 15 tahun. Buat pemilihan, kita tengok soft skill. Kita tak tengok A, B, A ke apa tu hard skill. Kita tak tengok lah. Tengok soft skill 3 hari. Memang Alhamdulillah. Ya, memang dapat betul-betul parti manusia yang betul-betul dah terjamin. Dah banyak yang balik luar negara, dah jadi pegawai telekom yang baik. Memang kita dapat feedback sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi kita tengok soft skill lah. Jadi Plaza ni soft skill lah. Kita berkisar soft skill lah. Kita tak peduli hang hard skill, hang tinggi mana, hang profesor ke, hang pangkat ke. Yang tu kita tak mau tengok. Kita maaf. Kecil lah. Minta maaf lah tadi. Pasu bukan nak cakap apa, Pasu nak ingatkan. Sebab dah banyak berlaku. Betul-betul pangkat besar, jadi ketua pengarah ke apa-apa. Oi. Ego tinggi sangat. Tak ada. Kita yang faham EQ ni, EQ, IQ ni, bila tengok orang tu dalam hati kita, kesiannya dia. Pangkat dosa, tapi cakap bukan macam dosa. Pandai baran, mengarah orang. Seronok kita tengok seorang tukang kebun. Ya. IQ dia rendah, hard skill dia rendah. Tapi soft skill dia, sopan, santun, hormat. Ada kita jumpa macam ni. Kita mau, kita minta dalam Plaza ni, bila mai kursus Plaza macam ni lah. Ni macam ni, mula hentam. Dalam kursus Plaza ni, kita nak bina dia. Dia hard skill tinggi. Dia seorang profesor, seorang pengarah. Masa yang sama, budi bahasa pekerti dia tinggi. Ini yang kita mahu, dua-dua sekali. Itu baru hebat. Itu baru mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Ya, betul. Ini mata makna. Kita peduli dulu, cakna pada kawan-kawan kita yang tengah lihat kita ni. Ni masuk ni Hamidah Arifin. Lepas tu dengar apa dia cakap. Hamidah Arifin macam tengah attend first day kursus perasa pula. Dia dapat rasa. Hamidah ni cukup minat Hamidah ni. Dia dapat rasa. Dia boleh bayangkan. Dia boleh rasa sekarang. Betul-betul perasa kan? Dia dapat rasa. Seolah-olah first day attend kursus perasa. Puan Hamidah Su Ellen ni, Ketua Jabatan Fisioterapi Hospital Selayang dah bersara. Okey, dah bersara. Jadi apa lagi Hamidah cakap? Macam tengah attend first day kursus perasa pula, ice breaking lah, nostalgia, ice breaking. Ampak pecah. Okey, Salbiah Subari. Assalamualaikum Pak Su dan tuan yang berkongsi. Baik. Terima kasih Pak Su, Salbiah Subari. Baik, teruskan Pak Su. Okey ya. Jadi saya minta walaupun kita berjumpa sekejap ni, saya pun dah rindu lama tak jumpa sekolahan. Memang tak ingat, kebanyakan saya tak ingat. Ada sikit-sikit dia lupa. Sebab kursus ni berlain Bila dia buat tu dia rasa kesayangan tu tinggi tu. Kalau kursus lain habis kursus, habis lah. Jadi saya minta praktikkanlah cakna ni. InsyaAllah ya, pahala dapat, orang suka, orang sayang, kerja jadi.
Dan perasaan ni juga, Cut Apple AR ni ataupun soft skill ni adalah intipati kepada pembinaan pasukan, team building. Cut Apple A adalah intipati yang kita Kepada nak amalkan. team building. Nak kena amalkan dalam tempat kerja. Bos patut tahu theory of team building. Ni patut dia berkait ni. Nak urai kena urai sikit lagi. Sebab tu simbolik kita dalam kursus pasal mesti ada buah apple. Tunjuk lagi sekali buah apple. Tunjuk lagi. Hati saya boleh ditunjuk. Masya Allah. Rindu kursus perasa lagi. Nanti kita buat lagi. Lepas tu, pegang Pak Su punya buah apple. Pegang. Ya. Saya nak tunjuk apple saya. Pak Su terkejut. Tahniah. Ini masih simpan. Ini mesti kulaan yang terpilih dapat hadiah Apple Emas ni di rumah saya. Bagus. Perasa. Ya, ini peserta yang baik ni. Saya simpan sampai sekarang. Ya, bagus. Alhamdulillah. Saya simpan sampai sekarang. Setiap kali saya buat kursus perasa, saya akan simpan dalam bekas ini. Lepas tu tengok. Peti besi saya. Bukan ini, semua orang dapat ni. Bukan semua orang dapat. Saya salah seorang lah. Orang dapat. Ya, bagus. Orang yang terbaik saja dapat. Saya masuk dalam peti ni. Maka perasa saya akan tunjuk. Inilah saya dapat anugerah daripada Sifu. Ini bukan senang nak dapat ni. Terima kasih Pak Su. Ya, bagus. Ya, baik. Bagus, tanya. Tanya. Baik ya. Saya nak kait pula tajuk, saya lompat sikit. Nak cerita tentang P. C-U-T-A-P-P-L-E. P. Yang penting digabungkan dengan Cakna. Kalau nak yang lain U apa semua tu, kita buat kursus, ikut kursus lah. Buat kursus ya. Jadi apa nama P? P stand for patient. Sabar. Dalam soft skill kita panggil impulse control. Komponen impulse control. Impulse control kebolehan mengawal suara hati ataupun desakan hati. Kehendak, keinginan dia boleh kawal. Ini kita boleh kenal orang, nampak kelemahan dia. Kita boleh tengok seorang yang pangkat besar, kita pergi cucuk dia dalam mesyuarat, dia melenting. Yang melenting ni impulse control dia low. Impulse control dia rendah impulse control. Jadi untuk makluman, masa saya buat kursus dengan Datuk Dr. Ahmad Tajuddin, pengarah IAB yang baru naik semalam. Tahniah Datuk yang baru naik semalam. Kita ucapkan tahniah kepada kulaan kita yang berbahagia Datuk Ahmad Tajuddin. Yang baru dilantik sebagai pengarah IAB yang baru. Mudah-mudahan IAB akan semarakkan semua dah kursus perasa. Jadi masa dia orang hadir, hari pertama tu kita bagi sijil pada mereka tu. Terkejut mereka, belum kursus dapat sijil. Sampai sekarang dia simpan. Sijil tu. Hari tu saya pergi Kuantan jumpa Datuk, dia pengarah pendidikan masa tu negeri. Dia bawa keluar sijil tu tunjuk, Pak Su, sijil ni saya ada lagi. Saya pun terkejut, ada lagi. Sijil tu bunyi apa tau? Sijil tu ialah mulai tarikh ini hingga kalau boleh ke akhir hayat, anda dianugerahkan sijil cuti daripada marah. Hebat. Cuti itulah daripada marah. Buat keunikan apa yang Pak Su buat dari segi psikologinya, berikan kita punya dalaman yang cukup kuat. Sijil itu akan dikenang selamanya, menjadikan kita sijil tanpa marah selama menjadi manusia. Hebat. Itu juga Encik Miftah, Haji Miftah PPD Kuantan. Dia bawa keluar sijil tu malam tu. Dia jamu kami makan, dia bawa keluar. Pak Su, saya pun ada sijil ni. Saya pergi sama Datuk dulu kursus perasa sebulan. Masya Allah. Kenangan yang hebat. Alhamdulillah. Jadi sifat penting dalam Cut Apple AR tu salah satu ialah P. Patient. Penyabar. Sabar. Jadi impulse control itulah yang menentukan kejayaan kita dalam meningkatkan soft skill kita ni. Selalu kita tak sabar. Menurut satu kajian yang dibuat di Oxford University, dia buat kepada anak-anak pensyarah Oxford University berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun. Kajian ni namanya Marshmallow Test. Marshmallow Test ni berkait dengan sifat sabar tak sabar. Impulse control. Impulse control tu maksudnya sabar tak sabar. Boleh sabar tak sabar lah. Jadi dia letak budak-budak 4 tahun ni dalam bilik. Satu bilik.
Kemudian dia letak gula-gula marshmallow depan tu. Depan tiap-tiap orang tu. Dia bagi tahu pada budak-budak ni, kalau nak makan sekarang gula-gula marshmallow ni boleh makan. Tapi makan satu je. Tapi kalau nak dua, tunggu. Saya nak keluar dulu. Sejam lagi saya datang balik. Siapa nak makan dulu boleh makan satu. Tapi kalau tunggu sejam lagi saya datang, awak boleh dapat dua gula-gula. Jadi dia keluar, dia tinggal budak-budak umur 4 tahun ni. Lepas sejam dia mari balik. Dia mari balik, dia tengok 1/3 daripadanya belum makan. 2/3 dah makan. Dah makan. Ya. Okey, habis kajian tu. Lepas 12 tahun, umur budak-budak ni 16 tahun, masih ada di Oxford University anak-anak mencarah situ. Dia mari tengok. Apa jadi budak-budak yang makan satu gula-gula, apa jadi budak-budak yang makan dua gula-gula. Umur mereka dah 16. Yang maksud yang makan satu gula-gula tu maknanya impulse control low, tak boleh kawal kesabaran dia. Boleh kawal. Yang boleh kawal gula-gula manis ni, maknanya impulse control dia tinggi. Jadi dia tengok apa jadi. Dia dapati budak-budak yang makan satu gula-gula banyak masalah dalaman. Ya. Konflik dengan ibu bapa. Kurang cemerlang dalam pendidikan. Itu dia punya impact. Tidak popular di kalangan kan. Rakan-rakan tak suka dia. Banyak melakukan tingkah laku negatif. Budak-budak yang makan satu gula-gula. Budak-budak yang makan dua gula-gula dia dapati kurang konflik dalaman, kurang konflik dengan ibu bapa, baik hubungan dengan ibu bapa, cemerlang dalam akademik, disukai rakan dan banyak melakukan tingkah laku positif. Dia sabar itu. Apa makna satu gula-gula dengan dua gula-gula? Satu gula-gula means dia tak sabar. Tak boleh kawal impas. Dan dua gula-gula dia boleh sabar. Jadi daripada 16 tahun ni kita boleh ramal pula. Kalau dia kahwin esok apa jadi? Kalau dia kerja apa jadi? Pasti daripada makan satu gula-gula. Kita boleh tahu kalau dia jadi penolong pengarah. Kalau dia dulu masa ujian 4 tahun dulu dia makan satu gula-gula, confirm. Kaki ponteng, rasuah dia tepu, layar buruk, kaki melawan, kaki bodek, kaki apa ni. Confirm dia kalau kaji dulu dia jenis satu gula-gula. Tapi kalau kita dapat ni orang ni jujur, kerja rajin, kerja bersungguh-sungguh, bukan bodek orangnya, dia ni confirm dia makan dua gula-gula. Dan kalau kita pergi tengok rumah orang yang makan dua gula-gula dengan rumah orang yang makan satu gula-gula, kita akan dapati orang yang makan satu gula-gula rumah ada porak-peranda, bergaduh, bertengkar, berkelahi, tak bahagia. Dibandingkan dengan dua gula-gula. Orang yang sabar, rumah tangga dia bahagia, seronok, aman, damai. Itu kajian marshmallow test. Kajian. Marshmallow test namanya. Jadi kita tengok kawan kita dia pejabat, kita tahu dia ni jenis makan satu gula-gula ke dua gula. Kalau nak naik pangkat, kita perhati dia. Kalau jenis makan satu gula-gula, elakkan naik pangkat. Nanti naik dosa, yang ni lah nak sapu rasuah. Ni lah nak sombong orang. Yang ni lah nak buat kuku besi. Tengok yang makan satu gula-gula. Dah nampak lah. Yang C tinggi, yang P tinggi. Berdua caring tinggi, passion tinggi. Naikkan pangkat. Ni dia punya bos. Dia punya soft skill sangat tinggi. Selalu kita naikkan pangkat. Jadi bos yang baik. Ya, selalu kita naik pangkat. Orang yang duk bodek kita ikut punggung je. Orang yang tak mari jumpa kita, yang tu tak itu masalah. Patut bos kena ada ilmu perasa, ilmu soft skill. Dia boleh perhati staff dia. Tapi kadang-kadang bos pun tak tahu benda soft skill apa, hard skill. Kaki bodek, yang ni naik dulu. Ya, itulah. Padahal yang ni pakai topeng semua yang dekat-dekat kita ni. Yang berlaku kerosakan dalam kehidupan manusia selama ini, dalam apa pun politik pun sama, kerana banyak yang kaki bodek yang diangkat bukan kerana ada soft skill dan kemahiran, tapi kerana bijak bodek. Ini yang rosak. Cakap pembohong, cakap penipu. Kalau ni, Mata, kalau boleh cadang pada orang politik kita, masukkan elemen perasa ni. Memang tak kalah dah lepas ni. Bertanding tak kita kalah akan buat live. Ini dah ada cadangan ni. Menteri-menteri tu kita bagi dulu. InsyaAllah kita boleh bagi. Ikhlas. Bagus. Nanti. Saya boleh buat ni. Sebab siapa orang nak marah saya dah. Jadi apa nama ni, nanti bila dia main tah tak kalah dah sampai kiamat kalau dia amalkan komponen soft skill ni. Sekarang soft skill tak ada. Penipu, pembohong. Orang tak percaya. Jangan duduk pergi kempen bawa pakai topeng. Okey, baik. Pasu Salbiah Subari. Impas control. Teringat Pak Su pesan turunkan gate. Alhamdulillah. Ini orang pengurus tenaga nasional di turunkan gate. Di Batu Pahat,
Pengurus. Salbiah. Pengurus. Alhamdulillah membantu sangat untuk berubah dari mak singa kepada mak yang penyayang. Oh, dia mengaku dia mula-mula singa. Alhamdulillah. Tahniah Salbiah. Alhamdulillah. Salbiah. InsyaAllah kena selalu check gate di hati kita. Ni dia ingat kata-kata Pak Su. Jadi teknik nak kawal impas tu ada jugalah. Beberapa teknik. Itu salah satu impas gate lah. Tapi tu kena khusus lah. Baru kita bagi hudai lagi ya. Tiap-tiap satu cut Apple AR tu kita kena bagi sampai teknik nak buat macam mana. Bukan cakap saja. Cakap saja hard skill, soft skill. Macam mana nak buat? Itu kena khusus panjang lagi lah. Khusus panjang sikit lah. Seorang lagi, Ali Hamid lagi bagi tahu lagi. Ni. Ya, Pak Ali. Pak Ali, reunion Pulaan Perasa nampaknya elok dianjurkan. Banyak kita boleh belajar lagi nilai murni untuk dapat the golden heart. Wah, Masya Allah. Ya. Betul. Dia tengok golden heart saya kot. Ya, betul. Ni golden heart hadiah daripada Pak Su sewaktu saya kursus TOT Perasa di mana? Taiping Resort apa? Di Taiping Resort 2006. Ni saya dapat ni. Saya simpan sampai sekarang. Ini antara ilmu pesanan Pak Su yang saya pakai, saya guna dalam kehidupan sekarang. Caring, understanding yang Pak Su ulas tadi, banyak saya guna termasuk dah dalam kehidupan membina keluarga. Ini semua didikan daripada Pak Su. Selain daripada ibu bapa kita yang mulakan. Terima kasih Pak Su. Okay, teruskan. Nak kaitkan dengan Golden Heart ni ya. Golden Heart ni mana saya dapat idea ni. Golden Heart ni diperkenalkan oleh seorang multimillionaire namanya Mary Kay Ash. Mary Kay Ash ni dia amalkan Golden Heart. Dia ada perniagaan yang besar kosmetik, Mary Kay Kosmetik tau. Tapi dia praktikkan di company dia sampai dia berjaya lah. Melahirkan downline. Ini adalah satu syarikat MLM yang terawal di Amerika ataupun di dunia. Mary Kay Ash Cosmetic. Mary Kay ni special tau. Dia tiap-tiap tahun menang anugerah tau. Anugerah company dia ni tau. Tapi anugerah ni bukan tentang produk kosmetik tu. Tapi dia menang anugerah tentang kemanusiaan. Golden Heart. Tempat yang paling sonok orang bekerja dia dapat anugerah. Orang bekerja. Tempat yang paling sonok orang bekerja di Amerika dia dapat anugerah tiap-tiap tahun. Ada banyak dia maintain. Maintain. Yang peliknya dia tak peduli kerja dia. Produk dia tak peduli. Yang dia peduli ialah hati pekerja dia. Masya Allah. Kerja dia jaga hati je. Jaga hati pekerja je. Akhirnya company dia untung sangat tinggi. Produk dia berkualiti. Dia tak peduli produk, dia peduli hati. Itu yang kata Golden Heart tu. Apa yang dia buat? Selaraslah dengan agama tadi yang kita sebut. Bila hati bersih, semua akan jadi yang terbaik. Saya bagi contoh satu dua yang Mary Kay buat. Yang boleh bos-bos di Malaysia buat. Di Malaysia buat. Okay. Mary Kay dia make sure harga diri atau hati manusia yang bekerja dengan dia tak akan jatuh. Walaupun khani, walaupun tukang kebun. Salah satu cara dia buat, setiap tahun kalau dia nak buat jamuan tahunan, dia make sure jamuan tahunan tu dia buat di hotel 5 star. Dia tidak akan buat di kedai Tom Yam, kedai Mamak, dia tak akan buat. Dia buat yang terbaik. Bintang dia tak buat. Kalau tak cukup duit tahun ni, dia impun 2-3 tahun. Sampai dia boleh buat di 5 star, di mana tukang kebun dia boleh duduk, ada orang bubuh napkin, dilayan macam bos-bos, macam menteri-menteri, dilayan tukang kebun, tukang masak, pegawai, manager, campur sekali. Dilayan macam raja pada jamuan tu. Itu dia. Jadi pekerja dia sangat besar hati. Sangat besar hati. Jadi yang kedua dia buat ya. Setiap tahun dia bagi anugerah pekerja terbaik, dia bagi melancong. Satu tahun tu, seorang khani dia dapat anugerah melancong ke Hong Kong. Jadi dia bagi hantar pergi Hong Kong. Khani je ni, khani biasa je. Tapi Mary Kay hantar telegram ke Hong Kong masa tu, bagi tahu dekat ejen pelancong sana, layanan VVIP. Masya Allah. Orang saya sampai layanan VVIP. Jadi bila khani turun kapal terbang, kapet merah dipasang tu. Naik limousine Mercedes. Limousine Mercedes, seorang-seorang naik. Jadi sampai khani ni balik dari pelancong tu, syarikat tu tak tahu bahawa dia tu seorang khani je. Dia orang ingat mesti CEO ke bos ke sebab layanan 5 star. Bayangkan bila khani tu balik kerja, bayangkan mau lagi tempat kerja lain. Dia tak mau tukar lah tempat kerja lain. Seronok sangat. Enjoy sangat.
hati sudah kasih, sudah sayang, sudah terikat dengan nilai-nilai yang hebat ni. Tahniah. Contoh, baru satu dua contoh. Bagus. Itu caring yang dibuat tu. Dan itu baru kita bicara soal caring. Caring dengan passion. Mary Kay ni watak dia sangat halus, sangat lembut, sangat passion, sangat sabar. Cool je. Dia nombor satu tau. Akhirnya bila dia meninggal, dia berjaya meninggal 20 berapa ribu multi-millionaire downline dia. Semua orang perempuan, dia latih orang perempuan. Nama hebat. Mary Kay Ash. Berkaitan dengan tajuk passion, tajuk caring, tajuk understand. Semua ada kat FYI dalam Mary Kay amalkan ni ya. Memang kesannya hati manusia. Sangat hebat. Jadi kita kalau tempat kerja, kita layan orang dengan soft skill. Jaga hati dia, insya-Allah. Apa pun jadi. Itulah yang sebenarnya. Okey. Kita jaga dulu hati kita punya sahabat yang masuk ni lagi. Okey. Aida Mas Ibu Momo dia punya namanya. Aida Mas Ibu Momo. Assalamualaikum Pak Su. Assalamualaikum. Ya. Hilang rindu dapat melihat dan mendengar suara Pak Su. Saya peserta kursus di Taiping. Aida ya. Mungkin sama-sama saya dulu ni. Ya. Okey. Teruskan lagi Pak Su. Pak Su, rasa sekejap saja. Teruskan lagi. Kalau Pak Su okey, teruskan lagi. Sebab kita live ramai yang masih teruskan. Ya. Okey. Nak cerita apa banyak tajuk dia team building, kita tak cerita lagi tu. Stages of team building ni penting untuk bos. Kita buat lagi. Kita buat live lagi. Penting untuk kalau PM tahu stages of team building ni. Oh cantik. Dia buat satu. Mantap jadi Malaysia ni tau. Lepas tu pesan kepada kepimpinan negara supaya faham perasaan ni. Ya, kepimpinan pandangan saya lah, saya sebagai orang bawah, orang kerdil, orang kecil, kalau boleh pertingkatkan soft skill dalam mentadbiran. Ya, tentu rakyat lebih percaya, lebih sayang. Dan kita nampak PM sekarang pun ada ciri-ciri soft skill yang tinggi. Ciri-ciri soft skill. Dah mula membunga, orang sayang dia, orang percaya dia, orang sayang dia tau. Orang sayang. Semua tu saya nampak memang ciri soft skill dia tinggi. Tapi kalau ada secara sistematik lagi cantik. Lagi cantik ya. Jadi kita mintalah. Sekarang Kak Kiah disuruh negara, Kak Kiah terasa dia angkat namanya, disayangi oleh Perdana Menteri. Hebat. Teruskan lagi Pak Su. Kalau boleh kita mintalah Datuk Ahmad Tajuddin perkembangkan semula, sebab di sana di IAB ada seorang pensyarah yang dah diberi tanggungjawab untuk perkembangkan, mungkin sebelum ni tak dapat sokongan. Isteri pada Roy pensyarah di IAB ni. Dia banyak kali tanya dah. Saya kata buatlah surat betul-betul, panggil saya boleh tolong latih. Tapi tak jadi. Banyak kekangan. Betul pelan-pelan. Suara tu. Jaga puasa ni. Semangat mari. Tahu saya sentiasa semangat apalagi bila mendengar Pak Su. Okey, teruskan Pak Su. Pak Su, kalau Pak Su okey, masih okey walaupun sudah sampai sejam, boleh ya? Boleh. Teruskan lagi. Okey. Senang ni. Kita cakap tentang listening. APPL. Listening. Listening. Listening ni dalam hidup ni kita elok-eloknya, sebaik-baiknya, agama pensyukur banyak mendengar daripada bercakap. Okay. Simboliknya kejadian manusia. Tengok kejadian kita. Telinga 2, mata 2, lubang hidung 2, mulut 1. Maknanya dengar 2 kali, perhati 2 kali, tarik nafas banyak-banyak. Ni lubang hidung ni. Tarik nafas banyak-banyak. Kenapa lubang hidung lubang di bawah? Patut nak tarik nafas nak masuk paru-paru lubang di atas. Senang masuk tu. Senang kan? Tapi macam tu. Kenapa? Sebab dia kata tarik nafas, simboliknya masuk ke otak dulu. Otak duduk lebih tinggi daripada telinga, daripada mata, daripada hidung. You dengar, you perhati, you tarik nafas, sabar dulu, masuk ke otak. Pakai otak dulu, fikir dulu. Dah fikir, akhirnya baru cakap. Mulut bawah sekali. Ya? Mulut satu je, cakap banyak je. Ya. Sebab tu, orang yang banyak guna otak, rambut dia tinggal tak banyak.
Macam ni Itu lah. nak angkat dia lah tu. Kepala botak. Itu melawak. Apa? Kepala botak tapi handsome. Jadi kita kenapa telinga tak macam cuping mata? Tak buka tutup. Patut macam mata. Ya, lepas dengar tutup lah. Mulut pun kenapa tak macam telinga? Boleh tutup, boleh buka, buka. Maksudnya telinga nombor 1, you dengar saja. Tak payah tolak. Dengar orang. Yang baik, yang buruk, orang atas, orang bawah, kiri, kanan, musuh, kita cakap semua dengar dulu. Ni. Mata, cantik. Mata tapih-tapih. Sebab tu dia buat spring. Kalau telinga kena tapih, dia buat spring. Dia dah tutup lepas dengar. Dengar betul-betul. Mata tapih-tapih, pilih-pilih, jangan perhati. Pilih yang baik saja perhati. Mulut pun sama. Cakap jaga-jaga, pilih-pilih. Cantik pasu. Sabar, ambil semua. Sabar, angin tu ambil secukupnya. Ambil masa. Isap semua banyak. Elok nak Allah jadikan. Kepala ni, kenapa otak di atas? Sebab otak nombor 1 penting. Kenapa otak tak buat bawah dagu? Di kepala ni kita. Otak paling kebesaran penting. Allah. Otak paling penting, Allah tutup dengan tengkorak. Hidung kenapa tak tutup dengan tengkorak? Mata kenapa tak tutup dengan tengkorak? Mulut kenapa tak tutup? Ini baru dengar kursus online. Kalau betul-betul kursus dengar praktikal pasu dengan sendiri, saya saja nak gambarkan kepada rakan yang tak pernah ikut. Kita berbulan kursus TOT dengan pasu perasa, kita bina modul yang cukup cantik, mahal, kita beli siap-siap beberapa bulan. Pasu datang, mari tengok, mari. Dia hinyak je, kasi pecah. Oh, ada yang tak tahan bergaduh. Kena hinyak tu. Jadi insyaAllah. Balik sikit lagi ya. Pada otak jadi penting. Ya. Pasu. Pasal otak tu. Ni Azlan bin Saad, kulaan kita, kawan saya juga ni. Pengarah Kolej Vocational Setapak. Okey, sama-sama saya dulu. Apa dia cakap? Pasu, botak tak apa, janji handsome kata dia. Terima kasih Azlan. Okey, teruskan pasal otak. Jadi oleh kerana otak penting ditutup dalam tengkorak, ditutup dengan rambut lagi. Jadi bagi sejuk otak tu. Jadi simboliknya kepala kita ni di atas. Kerana dia penting banyak ini kena guna otak. Kenapa lembu kepala dia sama dengan punggung? Masya-Allah. Jadi standard otak lembu sama dengan punggung dia. Manusia kepala di atas, punggung di bawah. Sangat mulia ni. Kena fikir, kena jadi manusia panggil, jangan jadi panggil lembu. Tolonglah kawan-kawan manusia. Jangan jadi macam lembu. Otak sama dengan punggung. Itu jadi garang, dengki, sakit hati, sombong, bongkak, ego. Kerana otak dia sama standard dengan punggung macam lembu. Kita tak mahu macam tu. Khusus perasaan nak manusiakan manusia. Hayati. Dengarkan, hadamkan, hayati apa yang Pak Su sebut ini. Inilah nilai-nilai yang diterapkan kepada kami semua kulaan perasa. Terima kasih Pak Su. Teruskan lagi. Kita ambil masa sikit lagi lah sebab sudah sejam lebih. Okay. Jadi listening banyak mendengar dalam hidup ni. Jadi kejadian kita memang Allah dah jadi pun kita boleh kaji dah kebesaran Allah menjadikan bentuk kita macam tu. Punggung di bawah, kepala di atas. Lembu punggung sama dengan kepala. Jadi manusia yang mengamalkan sifat lembu sama lah dengan standard lembu lah. Kepala di punggung. Tak ada fikiran orang, tak ada perasaan. Bantai orang je. Ya? Okey. Kita bagi yang terakhir satu lagi. Empathy. Maksud yang senangnya, kalau isteri mengandung, nak tahu isteri mengandung teruk tak teruk, kita ambil bata 3 biji, gantung di tekuk, letak di perut. Bawa tengok bata tu berapa lama boleh bawa. Boleh bawa ke 9 bulan 10 hari. Kalau boleh rasa berat tu, itu empathy. The ability to put yourself into other people's shoes. Kebolehan meletakkan diri kita dalam kasut orang lain. Masuk dalam kasut orang lain. Rasa seperti yang dia rasa. Ya. Kalau kita dapat rasa susahnya bawa batu tu, sehari, isteri 9 bulan 10 hari, bila isteri mengandung dia terus bagi tahu bini, jangan masak dah hari ni.
kita uruskan bab masak ataupun beli ke apa, bini rehat je. Jangan membasuh dah. Tu empathy tinggi dah suami. Jangan membasuh dah, jangan memasak dah. You jaga baby ni baik-baik, jaga diri you baik-baik. Itu je. Jaga, angkat dia dengan penuh kasih sayang. Ya, sebab kita dapat rasa susahnya nak mengandung. Kalau nak bersalin pula esok, makan sebiji mempelam ataupun sebiji betik, berak keluar betik tu balik. Ambil rasa. Macam itulah beranak. Makan mempelam sebiji, berak keluar mempelam balik. Macam tu lah sakitnya. Nak berak mempelam tak tahan. Ini sabung nyawa. Ya, sabung nyawa isteri. Itu empathy kepada isteri. Kita sudah buat dapat anak ramai-ramai. Bila dah bini dah tua, dah tak cantik macam dulu, kita lupakan dia. Tak guna betul manusia macam ni. Betul. Jadi kalau nak jadi pekerja yang empathy, ya, pergi duduk di dalam bilik bos satu hari. Bos bagi saya duduk satu hari, nak rasa kerja bos macam mana. Jadi pengarah AIB macam mana? Pening. Kita jadi pengarah AIB, kita komplain pengarah macam-macam. You jadi pengarah tengok. Nanti menteri telefon, KSU telefon, orang ni tak cepat, orang ni komplain. Sakit jiwa. Kita jadi cikgu tengok. Pergi duduk bilik pengetua sehari. Baru tahu betapa teruknya. Kejap longkang rosak, kejap masjid kantin buat perangai, kejap tukang kebun buat perangai, kejap budak ponten sekolah. Sakit jadi pengetua. Kita ada komplain pengetua tak bagus, pengetua tak bagus. Cerewet. You empathy tengok. Begitu juga pengetua. You mari jadi cikgu sehari pula. Yang nak marah sangat kat cikgu, tengok macam mana masuk balik kelas. Bukan lama dah naik DG 54, you lupa dah cikgu 41. You jadi cikgu balik hari. Baru tahu. Masuk kelas last tengok. Maksudnya masuk merasai apa yang orang rasa. Apa yang orang rasa, melihat apa yang orang rasa dari mata orang lain, dari hati orang lain, bukan dari hati kita. Kalau dari hati kita, dari mata kita, itu dipanggil simpati. Tapi kalau dari hati orang lain, dari perasaan orang lain, dari rasa orang lain, dari telinga orang lain, itu empati. Jarang-jarang orang boleh dalam macam ni. Kalau orang lain boleh... Kita jadi 1 jam kan? Ya. Sekarang macam 1 jam lebih tapi tak terasa. Masih rindu sejam lebih. Kita ambil masa dalam masa 10 minit lagi. 10 minit lagi. Lepas tu saya nak... Nanti kita akan debatlah lagi, tak cukup. Kemudian hari lain. Ya, insyaAllah. Lepas tu, kepada seluruh rakyat Malaysia, sahabat-sahabat, keluarga yang dengar online kita hari ini, lepas tu kaitkan untuk jaga diri, jaga keluarga, patut Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang tinggal beberapa hari lagi ini, supaya kita sama-sama berjuang nak tamatkan dalam peperangan menentang wabak COVID-19 ini. Bagaimana kalau kita semua nak amalkan kaedah frasa ini selama yang pertama dalam PKP ni, impulse control kena tinggi, sabar kena tinggi. Saya duduk rumah 24 jam. Kemudian bertemu dengan isteri 24 jam, dengan anak sampai minggu-minggu lama-lama dia mari jemu. Impulse control mula nak menengking, nak marah, nak apa kan. Jadi impulse control nombor 1. Yang kedua, cakna. Bila duduk berminggu-minggu di rumah ni, kena cakna. Jangan duduk tidur aja. Tolong masak, tolong kemas rumah, tolong basuh baju isteri. Tolong semua, tolonglah berkorban sama-sama. Baru cakna. Understanding. Faham. Susahnya kerajaan nak mengawal COVID-19 ni. Kita kena bagi kerjasama. T. Trusting. Jadilah rakyat yang beramanah. Kerajaan kita duduk di rumah, amanah duduk di rumah. Jangan keluar jumpa polis tipu macam-macam. Nak keluar pekan bagi alasan macam-macam. Ada yang tipu. Dia bohong. Benar betul lah. Ni tak amanah lah. T. Accepting. A maksudnya terimalah keadaan ni. Qada Tuhan bagi, ada hikmahnya. P. Positive thinking. Apa yang Allah buat hari ni, semua ada hikmah. Dia merapatkan balik keluarga kita. Dia memberi idea kreatif, niaga. Macam-macam banyaklah hikmah dia. P. Patient. P. Kemudian L. Banyak dengar apa kerajaan suruh buat. Daripada TV, daripada radio. E. Empathy. Rasa kalau kita nak jadi doktor-doktor, polis-polis, kena pakai tu sari kot baju plastik tu panas. Saya pakai di rumah, pakai sarung tangan plastik keluar pekan, basah habis tangan ni. Baru sejam. Dia orang dengan plastiknya, tutup kepalanya. Kenalah empathy pada dia orang, susah frontliner ni, polis, tentera,
kebajikan NGO kita kena empati, kita kena bagi sokongan. Jangan seronok dapat bantuan, seronok dapat beras. Setengah tu impas kontor rendah, dah dapat beras lagi orang lain mai bagi. Ambil lagi orang lain bagi. Ambil lagi sampai 5-6 bekalan dia sapu. Padahal dia dah cukup. Ni nampak. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Itu listening, empathy, A, assertive, R, respect. Respect yang akhir tu, respect. Belajar menghormati kerajaan yang susah payah, frontliner sekarang ni. Amalkan kat Apple AR tu memang boleh. Memang boleh. Dengan lain perkataan, pertingkatkan soft skill duduk di rumah. Selama ni, kita akan seronok berada di rumah. Cukup dah. Singkat tu dah rumusan. Okey, baik Pak Su. Terima kasih banyak Pak Su. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kalau siapa yang mendengar online ini sudah mula dengar Pak Su, sudah mula kenal Pak Su, inilah Pak Su, si perasa guru saya yang banyak juga membentuk perjalanan hidup saya untuk menjadi manusia yang juga memanusiakan manusia. Bagaimana kita boleh atur keluarga bermula dengan diri, bagaimana kita boleh atur berhubungan dengan kawan-kawan tempat kerja, berhubungan dengan orang atas, berurusan dengan orang bawah. Semuanya aspek kehidupan, semuanya selari dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang diperintahkan oleh Allah, semuanya selari dan inilah yang terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi sebelum berpisah dengan Pak Su, kita nanti Pak Su, kalau ada peluang kita akan anjurkan kursus perasa bila selesai PKP nanti. Mudah-mudahan kita doa supaya kursus yang kita laksanakan nanti bukan kita buat sendiri tapi kita dapat peluang untuk jemput Pak Su bersama walaupun beberapa slot itu lebih bermakna. Pak Su, terima kasih banyak. Okey. Apple ini saya akan simpan selamanya, bukan sekadar simpan tapi simbolik untuk diri saya menjadi kulaan perasa melaksanakan, mengamalkan semua ilmu yang Pak Su beri selama ini dalam kehidupan saya. Maka kerana itu juga, maka saya dapat keluarkan modul yang saya sebut sebagai the power of love, kuasa cinta dalam kehidupan. Jadi saya ucapkan, selamat puasa, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin atas percakapan saya mungkin kasar ke apa, kepada yang pertama frontliner kita, selamat berjuang, bersama berjuang. Kepada kulaan-kulaan memang rindu. Kebanyakannya Pak Su ingat. Ingat sungguh-sungguh, bukan ingat main-main. Kalau datang Taiping, datanglah ke rumah. Tidur di rumah saya. Bukan ajak ayam. Ajak sungguh-sungguh. Jadi selamat berjuang dan kita yakin kita boleh menang dengan COVID-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Su jangan off dulu. Okey? Ya. Okey, terima kasih Pak Su. Terima kasih banyak. Kami semua kulaan perasa seluruh negara mendoakan Pak Su sihat, Pak Su dan Mak Su dan keluarga dimurahkan rezeki, dirahmati Allah dalam perjalanan hidup dan mudah-mudahan kita doa supaya kita semua akhirnya bertemu di syurga. Baik. Pak Su, maafkan saya selama berkongsi dengan Pak Su, kadang-kadang barangkali ada kata-kata tindakan yang tak senang Pak Su, tapi selamanya saya berkongsi dengan Pak Su, banyak benda yang saya belajar, saya sangat rindu, saya sangat seronok bersama Pak Su dalam kursus perasa daripada dulu, kini dan selamanya, dan halalkan ilmu perasa untuk saya bawa ke mana-mana dan saya perturunkan kepada orang-orang yang selayaknya di bawah saya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih pada semua kawan-kawan yang join masuk dan saya bacakan yang terakhir ini ada daripada daripada Azlan lagi. Betul Pak Su, bila jadi ketua baru tahu kan Okey, Ali Hamid. Kursus perasa yang original perlu dianjurkan semula. Ini kursus kepada kita punya pengarah baru IAB lah. Datuk Ahmad Tajuddin apa kata dia Pak Ali? Kursus perasa yang original, yang asal daripada Pak Su, bukan yang modified ni. Okey. Perlu dianjurkan semula, semoga ia terus berkembang. Kursus ini diiktiraf oleh Kabinet zaman Tok Najib lagi. Dia sebutlah diiktiraf dalam Kabinet, pejabat sudah sebut. Hashim Alwi kata, bye jumpa lagi Pak Su dan Bom Mokhtar. Ini Bom Mokhtar perasa bukan Bom Mokhtar yang lain Okey. Terima kasih semua kawan-kawan. Kalau siapa yang berminat nak anjurkan kursus perasa boleh hubungi Haji atau direct dengan Pak Su. Kita anjurkan di Sabah, di Sarawak, seluruh negara. Terima kasih. Saya ambil kesempatan lagi sekali Pak Su untuk Mr. Yong. Mr. Yong di Sarawak, ini anak Cina yang bagus. Dia jadi kawan saya yang sangat baik bila sama-sama jadi ketua sektor psikologi di Jabatan Pelajaran Negeri. Saya di Sabah, dia di Sarawak.
Bila ada mesyuarat di Kuala Lumpur, dia siap booking hotel nak duduk satu bilik dengan saya. Dia suka duduk satu bilik dengan saya. Pasal kita orang perasa baik. Ini Cina ini. Dia hormat kita pun hormat dia. Maka bila dia nak buat, dia jadi ketua sektor psikologi yang pertama di Sarawak, dia jemput saya untuk kendalikan khusus perasa. Sebab pada waktu itu tak dapat panggil Pak Su. Itu yang saya tunjuk video-video kenangan di Perasa, di Hotel Satu Bungkut. Saya kendalikan bersama dengan Mr. Yong, mengangkat diri dia confident untuk mengurus manusia di JPM Sarawak. Terima kasih Pak Su. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi lain kali dalam Bicara Santai Motivasi bersama Kansler Haji Mohtar. Bye-bye Pak Su. Selamat berpuasa. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain episod. Okey, tuan-tuan dan puan, itulah tak sedar 1 jam lebih Haji bersama dengan guru Haji Pak Su, Tuan Haji Syahabuddin bin Syahri, guru Perasa yang memulakan pelaksanaan modul Perasa di seluruh negara, ramai kulaan di seluruh negara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kulaan, yang kita bersama khusus dengan Pak Su, banyak ilmu yang kita belajar dan kita gunakan dalam kehidupan. Dan sesungguhnya siapa yang belajar Perasa, dia akan tenang melalui PKP, stay at home, sebab kad Apple A ini memberikan kita kekuatan dari segi mental, dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi spiritual. Kita tidak mudah berputus asa, kita akan tenang dalam kehidupan ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, pemimpin di mana pun, ketua jabatan di mana pun, kalau berminat, berhajat untuk melaksanakan kursus Perasa untuk pegawai dan staf masing-masing, boleh berhubungan dengan Haji di Sabah. Kita akan arrange, kita akan atur kursus Perasa berapa hari, bagaimana yang kita nak buat kat mana, dan kita akan jemput Pak Su bersama untuk memanusiakan manusia. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.